dia pura-pura jadi hantu tapi dia dihantui. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru saja dalam channel ni, terima kasih sudi masuk ke channel aku. Dan aku nak beritahu kat sini, setiap post-post aku semua tentang pengalaman seram yang aku sendiri lalui. Dan kepada subscriber aku yang setia menonton dan menunggu video-video aku, terima kasih kerana anda support aku, okay? Okay, hari ni aku akan buka topik tentang pengalaman aku di tempat-tempat yang mengerikan seperti rumah hantu dan fun fair, tempat-tempat hiburan yang korang tak expect sebenarnya ada ke tak ada makhluk halus. So aku akan rungkaikan hari ini. Mesti ramai yang ingat kalau kita ada dekat tempat ramai orang ni, selalunya potensi untuk gangguan, potensi untuk nampak benda-benda halus ni tipis. Tapi sebenarnya korang jangan silap tau. Dekat tempat-tempat macam ni sebenarnya ada je mereka, tapi kita je yang tak nampak. Contoh aku bagi kejadian ni berlaku pada tahun, tak ingat. Okay, benda ni terjadi kat Cameron. Korang tahu tak dulu Fun Fair dia ada macam, dia boleh bergerak, dia boleh pergi mana-mana, ada lori bawa barang-barang dia semua kan. So Fun Fair bergerak lah. Masa aku kecil aku suka sangat pergi Fun Fair. Sebab apa? Aku bukan suka sebab tempat itu kan banyak patung-patung, banyak dapat hadiah. Aku tak tahulah sebenarnya benda-benda tu macam susah gila nak dapat. So aku memang sangat-sangat suka Fun Fair. And then bila ada, aku macam ajak bapak aku. Tapi bapak aku tak tahu kenapa dia macam tak berapa berminat pun bawa anak-anak pergi situ. Mungkin takut habis duit ke tak tahulah kan. Jadi cerita ni pada kali pertama aku pergi dekat Fun Fair. So itu adalah first time aku pergi and aku tahu Fun Fair ni macam mana. Aku pun pergi dengan ayah aku, abang aku dengan kakak aku. Masa tu mak aku tak ada sebab mak aku masa tu tengah berpantang kot, tak silap aku. Okay, jadi ayah aku ni pun bawa lah, kami pun pergi. Masa tu aku dah start nampak tau. Jadi kan ada satu tempat macam, dia bukan satu tempat, dia banyak store-store permainan yang korang boleh main dan korang kena bayar, dapat ada itik apa semua segala bagai tu kan. Oleh kerana aku nak sangat dapat hadiah daripada kedai-kedai yang menawarkan permainan and then boleh dapat hadiah tu, aku suruh lah ayah aku pergi kat satu game ni. Aku tak ingat game jenis apa sebab benda dah lama gila. Masa tu aku umur 4-5 tahun macam tu lah, aku tak ingat. So bapak aku ni pun main lah, dia main game tu and then aku menang lah, dapat lah hadiah apa masa tu tak ingat lah. Okay, dapat hadiah. Okay, so bila dah dapat hadiah tu, aku pun dapat. And then aku nak lagi main. Aku suruh ayah aku main yang pancing itik, tak silap aku. Sekarang pun ada lagi game tu. Ayah aku tak nak rasanya main kat situ. So aku tengok lah orang lain yang main ni. Main tak dapat tau. Lepas tu aku saja nak tengok lah itik tu. Sebab itik tu kan dalam kolam macam tu. So aku macam nak tengok lah itik mana yang dia nak, orang nak kena mancing tu, dan itik mana yang dapat, boleh dapat hadiah sikit-sikit. Bila aku tengok dekat, aku nampak dekat kolam yang bulat tu, memang aku nampak penuh muka. Faham tak? Kolam tu bulat and then sebulat-bulat alam tu lah nampak macam muka, tapi bukan manusia, bukan haiwan, yang pasti penuh muka. And bila mana kakak aku tengok pun, dia tak ada pun kata nampak muka ke apa. And then dia rasa macam biasa je, itik dan kolam biasa. Dia tak cakap apa-apa. So maknanya mata aku je nampak. Tapi bila aku dah besar, bila aku teringat balik peristiwa tu, based on pengalaman aku sebelum ni, biasanya keadaan yang sebegitu adalah kerana bertuan. Maknanya ada tuan yang jaga. Tapi aku tak mention kat sini yang mengatakan setiap Fun Fair yang main game-game macam tu, diorang pakai guna-guna atau pakai sesuatu ke, tak ada. Aku tak mention. Mungkin masa tu aku yang kena begitu. Kejadian berlaku di hari tu, kita orang decide nak main dekat permainan dia tu lah, yang tempat theme park dia tu kan. So satu hari tu aku pergi dengan kakak aku and kawan-kawan kakak aku. So kita orang pergilah kat situ nak beli tiket dan sebagainya. Jadi aku dah usah-usah dah benda apa yang aku nak main kan. Aku tengok lah roller coaster tu, memang panjang kan, besar, okey lah, aku usah. Tapi masa tu memang tak ada langsung orang naik roller coaster tu. Roller coaster tu memang berparking tak, memang dia tak ada lah, maksudnya yang ada orang naik tu tak ada kat keliling tu. Jadi memang tak ada orang naik. Tiba-tiba tengah aku macam tu aku ternampak dekat satu besi tu ada perempuan berpaut tau, masa nak jatuh, macam betul-betul nak jatuh. So aku ni macam gelabah, aku terus pas kat kakak aku lah. Aku macam tak suruh tengok lah, pasal tengok tu. Lepas tu kakak aku tengok, tu lah nak naik lah apa semua. So kakak aku macam excited nak naik. Dia langsung tak nampak reaction macam dia nampak apa yang aku nampak. So aku faham kat situ, maknanya aku je yang nampak benda tu.
pada waktu tu juga aku terus rasa macam okey, tak perlu dah nak buat kelang kabut. Sebab kalau aku buat kelang kabut pun, kalau suatu aku jerit-jerit pun, orang tak nampak buat apa, betul tak? Jadi mata aku terus tengok ke arah perempuan yang tergantung separuh tu. Yang menyeramkan, dia berpaut pada satu besi tau. Bila dia berpaut pada satu besi, tangan dia macam gini. Masalahnya tangan dia dengan badan dia jarak berbeza macam tu. Dia macam dah terhuyung-hayang, macam nak jatuh. Aku macam risau tengok dia sebab aku, bagi mata aku yang nampak, aku nampak macam real dia memang nak jatuh. Lepas tu dia pakai kasut, tak silap aku kasut dia ada line warna merah. Lepas tu dia macam dah gerak macam tu, and then tiba-tiba dia macam berpusing ke arah aku. Bila dia berpusing kepada arah aku macam tersentak lah sebab dia pandang aku. Tapi masa tu aku macam bukanlah eye contact dengan dia sebab jarak jauh kan. So bila jarak jauh tu, mata ke mata tu tak berapa nampak lah, belum dekat ke hati lah, contoh macam tu lah. Jadi aku pun pandang macam tu. Aku tengah pandang macam ni, dia boleh terbang. Bukanlah dia terbang, yang pasti dia menuju ke arah aku. Terbang lah kan. Sas macam tu, dia mendatang. Memang macam tu. Aku terus terkejut, aku buat macam tu, and then benda tu hilang. Hilang macam tu. Okay, lepas tu aku memang takut lah. Aku memang macam tak nak naik roller coaster tu. So aku pun buat benda lain. And rasa macam nak pergi main benda-benda lain. Lepas tu aku terdengar satu macam bunyi tau. Bunyi macam guli. Macam guli, orang baling guli lah, lebih kurang macam tu. So bila dengar macam tu, aku terus macam nak berpandang lah. Masa tu kaunter kat belakang tau, kaunter bayaran tu. Jadi bila kita dah masuk, dah settle bayar, semua kita kat depan sikit. So aku dekat situ lah, keberadaan aku kat depan situ. Masa first yang aku kena, yang aku nampak perempuan tu daripada atas tu, dekat tempat nak beratur beli tiket. Jadi bila dah masuk dalam tu, aku bunyi guli tu, aku cuba macam cari. Tapi bagi aku macam okey, guli ni biasanya memang gangguan. So aku macam tak apalah, biar je lah dulu. Aku ni macam tak bergerak ke mana-mana lagi lah. Aku tak tahu aku nak main apa. So aku macam tengok macam tu. Tiba-tiba masa tengah-tengah duduk macam tu, kakak aku duduk belah sini kot. Aku dah nampak guli tu bergolek-golek macam nak menggerak ke satu. Dia macam mengarahkan ke satu tempat. Maksudnya dekat game satu lagi tau. Macam biasa, sebenarnya aku nak abaikan benda tu, tapi aku jadi macam nak tengok apa kenapa guli tu pergi ke arah situ. Jadi aku pun pelan-pelan jalan. Aku pergi. Aku sajalah, aku cakap kat kakak aku nak tengok game apa aku nak main. Jadi aku pun berjalan. Sampai separuh jalan tu aku nampak guli tu berhenti. Lepas tu dia macam jatuh. Sebab apa tau? Sebab macam ni lantai, lepas tu dia macam turun sikit. So guli tu bergolek-golek. So jatuh, guli tu dah tak nampak lah. Jadi aku macam tu je. Bila aku dah macam tu, aku pun angkat sikit kepala aku tu, aku nampak seorang budak kecil. Budak kecil ni dia pakai skirt warna merah. Lepas tu baju dia tak silap aku warna kuning, gambar kucing. Lepas tu kalau tak silap aku juga, rambut dia ikat kot. Muka dia pun sampai sekarang aku macam ingat-ingat lah. Tapi ingat-ingat lupa juga sebenarnya. So aku tak boleh nak cerita detail. Yang pasti macam tu lah karakter dia, okay. Jadi dia tengah duduk, dia tengah macam dia membelakangkan aku, tempat yang guli tadi aku nampak, and dia membelakangkan aku. So aku macam tak ada apa kot. And then tempat tu pun macam game apa ni, macam aku tak tahu. So aku macam nak pergi. Jadi aku nak pergi tu, aku dengar macam bukan bunyi cicak. Dia macam macam tu ke? Lebih kurang macam tu lah. Macam seolah-olah macam ada bunyi benda yang berlaga. Bila aku tengok ke arah budak tu, yang aku nampak dia pandang ke aku, dia punya gigi tu guli. Kau boleh imagine tak? Mulut dia macam tu, guli. So guli bila berlaga kan, bunyi dia macam mana tadi aku buat? Macam tu lah, lebih kurang bunyi plak macam tu kan. So aku macam terkejut. Lepas tu aku pun macam okay, aku faham lah itu sebab mata aku je. Kadang-kadang sebab sebelum ni pun memang pelbagai benda yang rupa aku nampak. Jadi aku tahulah ini gangguan untuk nak bagi aku takut. So aku macam terus terkejut. Bila aku dah terkejut, aku pun pergi senyap-senyap. Tiba-tiba guli tu bergolek-golek betul potong jalan aku. Maksudnya aku nak pusing ni, guli tu lagi ke depan daripada aku. Bila aku dah nampak guli tu, aku terus baca ayat kursi. Aku terus pergi kat kakak aku. Aku dah macam surrender tau, macam tak nak main dah. Tapi kakak aku cakap, okay, jom lah try ni, sekian. Okay lah, lepas tu kita pun main lah roller coaster macam biasa. Okay, habislah cerita dekat situ. Lepas settle game tu, kawan kakak aku ni pula suggest untuk pergi masuk dekat rumah hantu. So kita orang pun okay, aku pun macam sebenarnya aku ni sebenarnya takut, tapi teringin sebab aku tak pernah masuk rumah hantu buatan manusia. So aku macam aku tak tahu kenapa, sebab mungkin dulu pengalaman aku yang dulu, aku memang tak berani dengan rumah hantu ni. Sebab aku dah tahu dah, kalau rumah hantu ni kalau kita nampak pun, kalau bukan benda yang real, kita takut sebab ada orang yang jadi hantu yang akan kacau kita sampai betul-betul kita takut. Betul tak? So aku macam ragu-ragu. Jadi kita orang masuk juga kat rumah hantu dekat
Mula-mula tu aku memang tutup telinga sebab sounds dalam tu macam annoying sangat-sangat, macam seolah-olah memang nak menakutkan kita. Jadi aku tutup telinga. Aku tengoklah keadaan-keadaan kat situ. Yang aku terkejut, ada satu part tu memang ada patung tau. Patung yang memang dia orang reka, memang tak tahulah macam mana, memang duduk situ. Tapi yang tak fahamnya, aku nampak satu lagi patung, lebih kurang patung macam tu. Tapi dia bukan patung, dia bercahaya and then dia bergerak-gerak. Lepas tu benda tu juga, bila masa ke depan kita orang jalan tu, kan ada hantu yang pura-pura, yang manusia pura-pura menjadi hantu. Aku dah jerit-jerit ketakutan. Lepas tu benda, bila aku macam tu buka mata macam tu, aku nampak benda yang patung tadi tu ikut belakang budak yang menjadi hantu tu. So kalaulah kan seandainya orang tu yang jadi hantu pura-pura tu tengok video ni, mesti dia akan, tapi tak mungkinlah dia kenal aku kan. Sampai pintu hujung kita orang pun keluar. Bila dah keluar tu, aku memang tahulah yang hantu buatan manusia tu sebenarnya dia pura-pura jadi hantu, tapi dia dihantui. Faham tak? Macam ada lagi belakang dia. So ringkasan lah aku nak cakap dalam cerita ni kan. Sebenarnya tempat tu tak ada apa, tapi bila kau letakkan tempat seolah-olah macam tempat benda tu memang suka lah. So tak heran pun kalau tempat-tempat macam ni ada makhluk halus. Masih lagi di aku nak cerita kat korang ni, sebenarnya sebab tajuk kita hari ni nak ceritakan bukan sekadar kat tempat-tempat biasa je ada benda tu, dekat tempat ramai orang pun dia ada. Jadi ada nak jadikan satu cerita, ada satu butik, dia jual semua barang-barang gotik, baju-baju gotik, kasut gotik, apa semualah yang berkaitan dengan gotik, punk apa semualah, kostum-kostum macam Halloween ke apa semua kat situ ada jual. Jadi aku ni suka sebab masa aku form 1 form 2 dulu, aku suka dress up macam tu. Jadi bila aku dah usia, aku jumpa kedai macam tu, aku rasa macam excited sangat dan aku nak tengok sangat dalam dia ada jual apa yang dia letak-letak semua kan. So aku pun masuk lah. Aku ada suka dengan satu dress ni, so aku sajalah tanya kat orang tu berapa, nak tahu berapa harga dia lah lebih kurang. So masa aku nak tanya ni berapa macam tu kan, lebih kurang macam santai biasa. Lepas tu dia nak cakap, okay, dia cakap lah harga dia. Aku tak ingat sebab masa dia cakap tu aku tak fokus kat apa yang dia cakap. Sebab apa tau, dia orang pun pakai lebih kurang dress up yang macam-macam tu lah, sebab dia orang kerja kat situ kan. So masa dia bercakap tu, sebab apa aku tak alert kat dia, sebab aku dah nampak dekat pinggang dia tu macam ni kan, belakang pinggang dia tu dah ada tangan kuku panjang tengah peluk dia punya pinggang macam tu. So bila aku dah nampak tu, aku pun tak dengar dia cakap harga berapa. So okay, macam tu je lah. Aku terus okay macam tu. Lepas tu dia pun macam tu, muka dia pun kerek, kau boleh tahan juga pekerja dia tu Jadi bila aku dah nampak tangan tu, aku macam nak tengok dia ni pakai yang memang tali pinggang tangan ke ataupun aku yang nampak benda tu. So bila aku nak pusing tu, aku buat macam nak tengok belah sana pula. Aku macam nak pusing tu, aku pun tengok belakang dia. Rupanya belakangnya benda tu dah berpaut dekat dia tau. Macam ada macam lebih kurang badan macam macam baby lah, lebih kurang badan benda tu. Kalau aku tengok daripada belakang, badan dia macam baby. Okay, ada kaki dan kuku dia tu yang aku nampak belah depan tu memang kuku yang orang dewasa, tangan yang jenis panjang, halus, kuku tajam. Memang macam orang dewasa punya tangan. Boleh bayang tak? Badan belakang dia baby, tapi kuku dia macam orang dewasa. Bukan orang dewasa tau, macam orang tua sangat-sangat. And then kuku dia panjang. Lepas tu kepala baby, tapi muka dia aku tak nampak sebab aku nampak belakang dia. Dan sangat tak logik lah kalau itu adalah tali pinggang dia, betul tak? Jadi aku pun dah nampak macam tu, aku terus keluar daripada kedai tu. So kedai tu pun bermasalah, tapi tak tahulah sekarang. Mungkin pada waktu aku nampak tu dia hanya jelmaan nak kacau aku ke, aku tak tahu, wallahu a'lam. Masa aku pergi tu sebenarnya aku pergi dengan kawan aku, tapi kawan aku tak ikut aku. Dia macam dia nak beli barang apa entah. So kita orang separate. So aku kata okay tak apa, aku tunggu dekat food court bawah tu. Jadi aku pergilah. Aku sajalah pusing-pusing tengok balik, imbau kenangan lama. Aku tengok kat tempat kawan aku duduk dengan aku duduk, yang kita orang selalu pergi dulu. Lepas tu masa aku tengah duduk tu, ada seorang makcik ni tau. Makcik ni lebih kurang macam umur 40-an kot, tak silap aku. Tak silap aku 40-an lah kot. Nak tengok pada rupa dia tak berapa tua, tak berapa muda. Jadi dia ni tengah mop. Okay, aku pun tak apalah, macam biasa je lah mungkin. Memang itu normal. Itu perkara normal bila kau pergi makan kat mall, lepas tu ada orang mop. Okay, itu normal. Aku pun duduk. Tiba-tiba aku macam terganggu lah dengan makcik tu. Sebab apa? Sebab aku tengok dia mop. Dia mop kat tempat yang sama je banyak kali. Lepas tu okay, aku buat tak tahu lagi. Lepas tu sebab dia masih depan aku, memang depan mata aku, memang aku tak boleh nak alihkan pandangan sebab dia memang betul-betul mengganggu lah pemandangan aku.
So dia mop tu, aku pun terlintas lah nak tengok apa yang dia mop tu. Sekali bila aku tengok apa yang dia mop tu, dia mop macam muntah tau. Nampak macam muntah sebab ada macam sepihan-sepihan makanan. Dengan beraninya aku tengok. Lepas tu aku nampak makin lama makin macam benda tu makin tak hilang tau. Macam pelik, kau mop tapi tak hilang. Aku pun pandang lah makcik tu. Rupanya muntah tu dari dia. Dia macam muntah tu dia yang keluarkan sendiri. Bila Allah Akbar, aku macam tu, aku macam terkejut. Memang aku sangat-sangat terkejut. Sampaikan table sebelah aku tu, dia macam pandang aku macam ni. Sebab dia macam pelik dengan aku kan. Lepas tu aku pandang dia. Bila aku dah pandang dia tu lah, aku pandang balik makcik tu. Makcik tu dah tak ada. And mop tak ada, muntah tak ada, semua tak ada. Aku ni memang selalu balik Cameron, berulang pergi kat Pudu lah. Aku akan naik bas dekat Pudu. Satu hari tu aku daripada Cameron balik ke sana, nak balik ke rumah aku lah. Masa tu aku dah duduk rumah sewa tau. Ni bukan cerita asrama lagi dah. Okay. Lepas tu masa aku nak pergi tu, aku singgah lah ke toilet. Sebab aku macam dah tak tahan sangat. Sebab perjalanan daripada Cameron aku tak turun-turun. Waktu dia berhenti kat tapah apa, aku tak turun. Sampai je toilet first. So aku pergilah. Jadi kita bawa lah bag brandy apa semua kan. Sampai kat situ, aku macam masuk dalam tu memang tak ada orang tau dalam toilet masa kejadian tu. Jadi aku macam terfikir, macam mana aku nak dengan luggage aku, macam mana aku nak kencing kan, nak bawa masuk dalam sempit-sempit semua. So aku tunggulah at least ada orang datang, aku nak minta tolong jaga beg aku. Lebih kurang macam tu lah fikiran aku. Jadi masuklah seorang makcik ni, makcik cleaner. Dia lah yang aku rasa dia nak cuci kot waktu tu. Aku minta tolong dia, aku cakap, makcik boleh tak tolong jaga beg saya kejap, saya nak masuk toilet. Lepas tu dia macam tu kan, macam beria gila. Mungkin dia tak nak mungkin dia tak nak ambil risiko lah, takut barang-barang aku hilang dan sebagainya. Okey lah, tak apa. So aku macam fikir, macam mana aku nak masuk ni, aku tunggu lagi. So makcik tu dia dah macam gitu-gitu, dia terus keluar. Tapi dia punya barang-barang nak mop apa semua tu tertinggal kat situ. Okey, aku pun tunggu. Lepas tu adalah seorang lagi ni masuk dalam toilet tu, perempuan ni bertudung tau. Okey, dia bertudung. Mungkin anggaran umur dia lebih kurang macam bayi-bayi aku, mungkin tua sikit pada aku pada masa tu. Jadi aku cakap kat dia, boleh tak tolong jaga beg kejap sebab nak masuk dalam, nanti awak nak masuk, saya pula jaga beg awak. Kau macam tu lah. Sebab aku tengok dia macam baik-baik sikit, tudung dia macam labu-labu sikit. Okey, lepas tu kata, boleh. So aku bagi dia pegang. Aku ni cepat-cepat dalam masa yang sama. Walaupun aku suruh dia pegang luggage aku, walaupun luggage aku tak ada duit, aku tetap rasa macam berhati-hati. Macam, oh kena cepat ni, kalau tidak nanti barang aku hilang apa semua kan. Okey, aku pun pergilah masuk toilet. Lepas aku dah siap-siap keluar semua tu, aku pun keluar balik. Bila aku dah keluar balik, aku tengok beg aku je. Perempuan tu tak ada. So aku rasa macam mungkin dia dalam toilet. Sebab toilet yang ujung tu memang ada bunyi air, orang duduk dalam tu. Jadi aku faham mungkin budak tu dah blah dah kan. Jadi okey, tapi sebelum aku nak keluar, aku dah tahu beg, walaupun beg aku ada, aku tunggu perempuan tu sampai keluar. Aku rasa macam dia ada kat dalam tu, dan aku nak say thank you lah, walaupun dia tak berapa jaga beg aku kan. Okey lah. Surprise me, dia tak ada benda toilet tu. Toilet tu tiba-tiba terbuka tanpa ada orang, dan aku dengar tu adalah sekadar aku dengar. Bunyi air yang aku dengar memang nyata, macam seolah-olah memang ada orang tengah membuang kat dalam tu, memang tak ada. Tiba-tiba pintu yang aku tengah tunggu ni kan, aku tunggu perempuan tu kan, pintu tu terbuka dengan tak ada apa-apa kat dalam, kosong. Aku memang terkejut lah, mana orang tu? Sebab aku memang daripada tadi duduk kat situ. Pintu tu memang tertutup. Masa dia tertutup tu pun memang aku ada macam try nak tolak, memang tak ada kunci kat dalam. And masa aku tunggu tu juga, aku dengar bunyi macam bila kita buka pintu yang kunci kan, bunyi ketang macam tu sikit kan, lebih kurang. So bila bunyi tu memang menyatakan seolah-olah ada orang kat dalam. Tapi bila pintu tu terbuka, air tertutup, tak ada orang kat dalam, aku dah terkejut. Tapi aku tak sempat nampak apa benda, cuma aku ada terasa satu angin laju tau, yang mana aku tak sempat nampak pun apa objek yang lalu kat depan aku tu. So aku cepat-cepat tarik beg aku terbelah. Keluar macam tu je. Kalau korang biasa dengan Pudu, terminal Pudu, korang akan nak naik train, korang akan lalu kat satu laluan ni macam je jantas, tapi bukan je jantas, yang laluan kecil untuk pergi terus tembus ke tempat korang nak naik train tu kan. So siapa-siapa yang naik train, korang akan lalu kat situ. Mesti yang biasa pergi, dia akan tahu tempat tu lah. So on the way aku nak lalu kat situ, dekat area situ kan normal lah orang minta sedekah. So jadi adalah seorang pakcik ni, dia berdiri. Yang lain ni biasanya semua duduk. So pakcik yang berdiri ni, dia ada tongkat. Tongkat dia bukan satu, tongkat dia dua yang jenis macam tu. Dia berdiri, dia pakai cermin mata hitam. Okay, masa aku lalu kat depan dia tu, aku macam perasan sebab dia macam pandang bawah. Sebelum tu daripada jauh pun aku dah nampak pakcik tu, and then ada je orang lalu yang bertentang arus dengan aku.
Dia pandang bawah macam tu je. Tapi bila aku lalu, aku perasan, sebab kita kalau kita lalu pun kita still perasan, anak mata kita still perasan orang keliling kita atau keadaan keliling kita, betul tak? Jadi pakcik ni dia macam dia pandang aku tu seolah-olah dia memang tengok aku. So aku macam terberhenti dan aku pandang balik belakang. Bila aku pandang balik belakang, pakcik tu memang pandang aku and dia tak berkalih langsung. Dia straight je macam tu dengan dia pakai cermin mata tau. So kita tak nampak lah biji mata dia kan, tapi aku tahu yang dia pandang aku. So aku pergi kat dia, kenapa ya pakcik? Lebih kurang macam tu lah aku pergi kat dia. Aku harap video ni tak terpadam sebab ni adalah kali kelima aku rakam. Lepas tu kan, pakcik tu senyap je, dia tak cakap apa-apa. Tapi memang aku nampak lah, sebab walaupun dia pakai cermin mata, dia memang betul-betul muka dia tu menghadap muka aku. So aku terus macam tu, tak. Lepas tu aku cakap, tak apalah, mungkin saya silap pandang kot. Aku turun nak jalan. Masa aku nak pergi jalan-jalan tu, dia panggil, anak, macam tu. Lebih kurang macam tu lah suara dia. Anak, macam tu. Lebih tegas lagi dan lebih halus. Aku tak boleh nak cakap macam mana, tapi panggilan dia macam tu lah. Dia macam dia tak macam suara benda-benda makhluk halus ni. Tak, dia normal tapi dia tegas. Korang boleh bayangkan dia suara dia macam tu, dia panggil aku anak. So aku pun macam pandang. Lepas tu dia cakap macam ni kat aku, nanti di depan sana jangan bertembung dengan orang baju warna putih. Dia cakap itu 2 kali dia sebut putih. Jadi aku pun macam, aku terus jalan ke depan. Kemudian aku berhenti dan aku patah balik. Aku rasa macam aku nak tanya kat dia kenapa. Lepas tu aku nak macam terima kasih, lebih kurang macam tu lah, kalau benda tu baik untuk aku kan. So bila aku pergi balik, aku tengok pakcik tu dah tak ada. Jadi adalah seorang pakcik ni duduk. Memang tadi kejadian dia pun memang ada seorang pakcik tu duduk, and then yang pakcik berdiri ni dia duduk belah situ kan. Jadi aku pun pergi kat pakcik tu, aku bagi dia duit. Lepas tu aku tanya kat dia, pakcik yang tadi kat situ tu mana saya cakap dengan dia tadi tu. Lepas tu pakcik tu yang aku dah bagi duit dekat dia tu kan, dia macam tu. So dia macam tak nak cakap dengan aku. Aku pun tak apalah, aku terus pergi. Lepas tu aku naik train. Aku memang bukanlah berhati-hati sebabkan kata pakcik tu. Jadi sebab bila orang remind kita macam tu, kita macam teringat lah apa kata-kata dia. So aku macam elak lah daripada nampak orang baju warna putih kan. Tiba-tiba keadaan macam tu, tiba-tiba aku terjadi macam tu sebabkan aku baru dapat pesanan daripada pakcik tu kan. Tapi dalam masa yang sama memang aku tak ada bertembung pun dengan orang pakai baju putih. Mungkin bagi aku mungkin ada maksud lain yang tersirat, aku tak tahu. Dan pakcik tu sendiri pun aku tak tahu sama ada dia tu sebenarnya wujud ataupun tidak. Tapi firasat hati aku mengatakan yang sebenarnya tidak. Kalau tidak, takkanlah pakcik yang duduk tu macam nak marah aku bila aku tanya macam tu. Sedangkan aku baru sedekah kat dia macam tu lah umpama dia kan. So tak apalah, benda pun dah lepas. Okay guys, aku rasa cukup sampai di sini sahaja cerita aku. Sebab bila aku nak save, video aku hilang. Jadi kali ni aku harap video ni tak jadi apa-apa dan boleh simpan. Okay, nanti aku akan continue lagi cerita aku dengan pengalaman-pengalaman aku seterusnya. Okay, kita jumpa lagi minggu depan pada hari Rabu dan Khamis. Okay, stay healthy, stay safe. Assalamualaikum. Dekat tempat tu korang akan lalui satu jalan macam jambatan. Dia bukan jambatan, macam kan keluar je daripada